Assalamualaikum, selamat datang ke Hafiz Channel. Okay, hari ni aku macam biasalah, aku nak share sikit dengan korang semua berkenaan dengan kereta RC yang ada kat depan korang semua ni. Okay, kereta kat depan ni sebenarnya ialah one of collection yang aku ada juga. Tapi yang ni berlainan sikit lah daripada yang aku dah review kat korang semua sebelum ni. Sebab sebelum ni aku review kat korang kereta yang jenis monster truck. Ni dia punya kereta ialah jenis HSP Buggy SSTR. Kalau kau tengok nama dia pun Buggy kan. Memanglah lain daripada kereta yang sebelum ni aku dah review kat korang semua. Jom kita tengok bagaimana rupa keliling kereta ni. Okay, korang dah tengok dah kan tadi bagaimana rupa sekeliling kereta ni. Okay, kalau kau tengok pada atas pula, macam ni lah rupa kereta bagi SSTR. Macam ni rupa atas dia. And then macam ni pula rupa bawah dia. Okay, aku nak buka pula body dia untuk korang review bahagian dalam dia. Mesti korang nak tengok kan apa yang ada kat dalam body shell ni kan. Jom aku buka body shell ni. So macam biasa, sebelum nak buka body ni, kita ada 3 klip yang kita kena buka. 2 di belakang, 2 di belakang ni, and then 1 di depan. So kau kena buka klip dia dulu lah. Tapi yang ni klip dia aku dah buka. So just tarik je. Untuk body shell ni, dia punya material still lagi plastik yang jenis fleksibel and then lembut. So body ni tak mudah untuk pecah lah kalau kau accident ke apa. Macam ni lah rupa dalaman bagi SSTR jenis brush. Kalau kau tengok aku sebut tadi brush kan. Sebelum ni aku banyak review kat korang semua jenis brushless. So yang brush ni mesti kau nak tahu kan apa brush dia tu kan. Okay, jom aku tunjuk kat korang semua apa itu brush. Kalau kau nak beli kereta RC, dia mesti akan tanya kau nak beli kereta RC jenis brush ataupun brushless. Okay, sebenarnya brush ataupun brushless tu ialah dia punya elektronik and dia punya motor. Kalau yang sebelum ni aku dah review kat korang, dia jenis brushless. And then yang ni aku review kat korang semua, ini ialah jenis brush lah. So kat dalam motor ni dia ada carbon brush untuk dia gerakkan motor ni. Kalau macam yang brushless tu dia tak ada carbon brush lah untuk gerakkan motor tu. Itu je lah perbezaan dia. And then untuk ESC jenis brush yang standard ni, dia boleh support sampai bateri 2S. Aku tak pernah try pakai bateri 3S walaupun dia tulis boleh pakai bateri 3S. Sebab bila aku pakai bateri 2S pun kadang-kadang motor aku ni ada keluar asap sikit. So aku takut bila aku pakai bateri 3S nanti dua-dua ni terbakar. So untuk safe kau pakai bateri 2S lah maksimum untuk dia punya elektronik ni. Okay, kalau kau tengok pada sini tengah ni, dia punya center frame dia. Yang ni center frame dia. Center frame dia ni still lagi menggunakan material plastik, tapi plastik yang jenis keras lah. And then yang ni dia punya battery holder. Battery holder ni pun plastik. And then yang tengah ni pula dia punya center frame lah untuk support chassis kau daripada band masuk ke dalam. So yang ni material dia menggunakan material aluminium. Okay, sebenarnya kalau kau tengok tengah ni ada satu lagi aluminium. Yang ni tengah ni ialah long shaft dia. Long shaft ni dia nak transfer ni lah pergerakan daripada tayar belakang ke depan sekali. Sebab kereta ni pun dia 4 wheel drive, bukannya 2 wheel drive. So 4 tayar akan bergerak jugalah. And then kereta ni kalau kau tengok ni sebenarnya dia bukan pakai belting dia pakai ni lah long shaft ni untuk gerakkan 4 tayar dia. Kat sini kalau kau tengok ni ialah cover untuk spur dia. Ni cover untuk spur dia. Cover untuk spur dia ni still lagi plastik. Cuma kat sini tepi ni sebenarnya dia ada cover lagi, tapi aku buka lah. Yang ni aku nak tunjuk kat korang lagi bagaimana rupa dalam cover ni. Yang ni dia punya gearbox belakang. And then yang ni dia punya gearbox depan.
And then ni dia punya body post depan, and then ni body post belakang. So body post belakang dia hanya ada 2, and then yang untuk depan ni hanya ada 1 sahaja. Okay, kebiasaannya kalau untuk yang AC ni, dia punya pinion kebanyakannya datang daripada material jenis metal. And then pinion jenis metal ni dia agak tahan sikit lah, sebab kalau kau salah setting gear mesh pun dia tak mudah untuk rosak, sebab metal dia lebih keras. Ok, untuk yang ni pula, motor dia ni, sebenarnya motor dia ni punya size ialah 540, and then dia jenis brush. Yang ni AC daripada Hobby Wing 1040 waterproof. Tapi ni aku tak pernah try dia punya AC ni sama ada dia boleh kena air ataupun tidak, sebab aku tak berani, takut dia rosak. Kat sini sebenarnya dia boleh support sampai bateri 3S, tapi aku tak berani nak try bateri 3S sebab aku takut dia punya AC ni terbakar. So aku kekalkan je lah menggunakan bateri 2S sahaja. Yang ni dia punya switch untuk kau on dia punya AC. Yang ni aku mount dia kat sini lah sebab mudah untuk aku buka. Kalau kata ni servo dia, servo ni memang totally standard, aku tak upgrade pun. Dia punya gearing dalam dia pun plastik, and then dia punya servo horn pun plastik, dia punya servo linkage pun plastik. Cuma servo ni sebenarnya dia ada stiker dekat tengah dia ni. Stiker dia ni dia tulis servo E6001, tapi ni stiker dia dah tanggal. So tak silap aku, spek untuk servo ni dia boleh support load untuk 6kg saja. So kalau kau nak lagi best, kau upgrade lah kau punya servo ni kepada servo metal, and then kg dia yang tinggi sikit daripada yang ni. Untuk dia punya servo saver pun still lagi dia menggunakan material plastik. Bagi aku untuk yang bagi ni dia tak ada isu pun sebenarnya kalau kau pakai servo saver plastik, sebab kereta ni dia tak terlalu berat. So bagi aku kalau untuk cornering tu dia tak ada isu sangat lah kalau dia pakai servo saver plastik, sebab tayar dia pun kecil, and then kereta ni pun tak terlalu berat. So tak ada masalah lah untuk cornering kau ke apa. And then yang ni dia punya steering linkage pun still lagi menggunakan steering linkage sendiri plastik. And then yang ni dia boleh adjustable lah. Kau ni pun kau boleh adjust, kau boleh nak set kau punya tayar ni sama dia top in ataupun top out. Ok, ni bahagian depan bagi SSTR. Kalau kau tengok ni ialah dia punya support untuk shock absorber kau. So kat sini dia menggunakan material aluminium. And then ni kau punya shock absorber kau hanya ada 2 saja. Ada bahagian depan. Yang ni dia punya cover ni aluminium. And then shock absorber ni bukan adjustable lah. Dia just normal shock absorber. Kau tak boleh nak laraskan sama ada kau nak keraskan ataupun nak lembutkan. And then depan ni pula, yang ni dia punya bumper dia, front bumper dia pun material dia plastik. And then ni dia punya C-hub dia punya steering hub pun plastik juga. Overall kebanyakan dia punya material ni semua plastik. Kalau kau tengok bahagian belakang ni, yang ni dia punya bumper belakang dia. Yang ni pun material dia plastik, jenis lembut. And then yang ni dia punya shock absorber dia sama juga, ada 2 saja. And then dia punya cover ni aluminium. Yang ni dia punya support untuk shock absorber dia pun sama juga, dia punya material ialah aluminium. Yang ni pula mount untuk dia punya spoiler. Mount untuk spoiler dia ni, yang ni material dia plastik, yang ni pun plastik juga. Cuma yang ni tengah ni batang dia aluminium Ni 2 ni aluminium, tapi yang lain semua plastik. Untuk spoiler ni kau boleh adjust kau boleh naikkan ataupun kau boleh turunkan. So ni bergantung pada kau lah, kau nak set macam mana. Tapi bagi aku sebenarnya ada function ni dia buat naik turun ni. Dia untuk aerodynamic. Ok, kalau kau tengok ni lower arm dia jenis plastik juga. Lower arm dia ni sama je macam untuk lower arm Brontosaurus. So kalau kau tengok lubang ni, sebenarnya lubang ni untuk mount kau punya shock absorber lah untuk HHP Brontosaurus. So kau boleh share lah lower arm ni untuk pakai kat HHP Brontosaurus juga. So tak ada isu benda tu sama je. Ok, kalau kau tengok lower arm bahagian depan ni, dia punya material ialah plastik juga. Yang ni pun plastik. Yang ni pun sama je sebenarnya dengan HHP Brontosaurus. So kau boleh pakai dekat kereta HHP Brontosaurus ataupun kau boleh pakai kat bagi. Dia je sama saja. Yang ni pun ada lubang untuk kau punya common shock absorber untuk HHP Brontosaurus lah. So kau tak perlu risau nak cari spare part. Kalau dia tulis kat situ
especially kalau kau nak beli dekat Shopee lah. Kalau dia tulis boleh lower arm tu untuk bagi, sebenarnya kau pun boleh pakai untuk Brontosaurus juga. So tak perlu risau lah kat situ, sebab dia sama sahaja. Aku tak pernah share dengan korang semua berkenaan dengan remote dia. Ok, kalau kau tengok sini, macam ni lah rupa remote daripada HSP. Kat sini dia punya cornering untuk steering, and then dia punya antena. Ini untuk throttle, and then depan ni untuk reverse ataupun brake. Yang ni pula dia ada button on off. Yang ni untuk kau punya trim, kau boleh adjust lah sama dia untuk kau punya trim tu. And then yang ni untuk kau adjust kau punya maximum servo, kau punya rotation. Yang ni untuk kau adjust kau punya throttle ni lah, sama ada kau nak tolak ke depan ni untuk jadi dia punya pergerakan kereta ke depan, and then tarik ke belakang ni untuk brake. Kau boleh tukar lah dia punya rotation dia tu. So kat sini je kau control switch dia. So tengah ni button untuk bind. So untuk permulaan kau main, kau perlu bind dulu lah dengan kau punya receiver. So untuk yang bind ni nanti aku ajar untuk next video pula nanti. So guys, aku rasa setakat ni je lah aku nak share dengan korang semua berkenaan dengan bagi SSTR brush aku. So untuk next video nanti aku akan share dengan korang pula lah berkenaan dengan HSP Nitro yang aku ada. Stay tune guys. Kalau apa-apa korang nak tanya berkenaan dengan bagi ni, kau boleh komen di aku punya YouTube. So nanti aku akan reply lah. And then kalau ada apa-apa pertanyaan kau nak tanya dengan lebih detail lagi pun, kau boleh komen di YouTube. Nanti aku akan jawab satu persatu. Terima kasih bagi yang menonton video aku sampai habis. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe aku punya video. Assalamualaikum. Bye bye.